bahagian skrip, cikgu seterusnya cikgu boleh menyediakan alatan atau bahan untuk sesi rakaman. Okey. Mungkin keperluan-keperluan amali tu perlu dibeli. Contoh, saya tak tahulah sains, tapi kalau RBT tu perlu ada yang kita dapatkan dekat kedai kan, bahan-bahan yang tak ada dekat persekitaran kita, ataupun cikgu nak pergi ambil kat sekolah ke apa ke bikar ke apa benda, test tube ke, alat-alat ni untuk kita sediakan dulu dekat fasa 1 ni. Okey, apabila telah selesai fasa persediaan ni, kita beralih kepada fasa kedua. Okey cikgu, kalau ada sebarang soalan boleh terus tanya cikgu. Kita terus ke fasa kedua, sebab ni teori saya akan cepat je, nanti saya akan tunjukkan. Okey, fasa kedua proses rakaman. Okay, proses rakaman ni cikgu, kita mulakan dengan setup alatan dan keperluan rakaman dulu. Okey, macam mana kedudukan kamera, macam mana dia punya, apa perlu tak ada pencahayaan, perlu tak ada mic. Okey, pertama sekali saya nak bagi tips kepada cikgu-cikgu agar merakam video dalam keadaan melintang, kerana jika cikgu muat naik di mana-mana saja platform, kebanyakannya sebabnya kita komputer, paparan komputer dan laptop kita ni saiz dia 16:9 skala dia, melintang macam tu. Jadi jika cikgu rakam secara menegak, okey, jika cikgu rakam secara menegak, cikgu punya hasil nanti akan macam mana, ada bahagian tepi dia tu ada bahagian kosong. Kalau cikgu biasa tengok YouTube kan, dia akan berada dekat tengah-tengah sahaja. Okey, paparan video tu akan tak cantik, tak kemas, tak full, tak penuh. Okey, kalau kita merakam secara melintang adalah yang paling baik. Okey. Kemudian penggunaan green screen jika perlu. Untuk permulaan, siapa yang tak pernah merakam, abaikan dulu green screen. Untuk yang dah biasa merakam, bolehlah kalau kita nak level up sikit video-video kita tu, boleh kita gunakan green screen. Okay, macam mana nak pakai green screen? Nanti macam mana nak buang green screen, saya akan tunjuk dekat semasa mengedit video nanti. Macam mana nak rakam, cikgu duduk ataupun cikgu berdiri dekat belakang, dekat depan green screen je cikgu. So rakam je lah, rakam je. Pastikan dekat background cikgu tu berlatar belakangkan hijau ataupun warna-warna lain yang bersesuaian. Okey, selalunya kita gunakan warna hijau kerana warna hijau ni tak ada dekat badan kita. Kalau cikgu gunakan warna lain boleh, tak ada masalah. Contoh warna hitam, apa yang akan jadi bila kita hilangkan warna ni? Kita chroma keykan dia. Bila kita hilangkan warna hitam, biji mata kita pun akan hilang sekali. Apalagi yang berada dekat badan kita yang berwarna hitam, dia akan hilang sekali. Itu konsep dia. Jadi, jika cikgu nak pakaikan latar belakang berwarna biru, contohnya kat rumah dinding warna biru kan, boleh, tak ada masalah. Pastikan cikgu tak pakai tudung warna biru. Pastikan cikgu tak pakai baju warna biru. Okay, konsep dia tu dia menghilangkan warna tersebut. Okay, jadinya selalu orang pakai hijau lah. Boleh nak pakai warna biru ke, merah ke. Dan jadi tidak berada dekat badan kita. Kemudian pencahayaan yang baik. Pencahayaan yang baik, cikgu boleh dapatkan dua cara. Di mana yang pertama, cahaya asas, cahaya semula jadi. Cikgu pergilah kat mana-mana tingkap ke, dekat cahaya natural source, ataupun buka satu lagi langkahnya cikgu buka lampu ataupun adakan lampu ring light dekat depan tu, depan cikgu, supaya konsep kamera merakam ni dia merakam cahaya. Okey, dia merakam cahaya. Jadi kalau tak ada cahaya, dia tak dapat rakam image dengan jelas. Okey. Jadi kita kena ada pencahayaan yang baik. Lagi-lagi eksperimen ni, contohnya cikgu nak close up, tunjuk apa benda yang ada dekat dalam air tu. Jadi kena betul-betul cahaya, kena betul-betul baiklah, cahaya yang terang. Jangan berada dekat tempat yang gelap. Okay. Kemudian audio yang jelas. Okay. Cikgu, kalau nak buat video, saya memang nak pastikan cikgu kena ada mic. Mic tak semestinya mic yang mahal-mahal, yang beratus-ratus, yang beribu-ribu, tak perlu cikgu. Cikgu kalau beli handphone, mesti akan ada percuma earphone kan yang ada mic tu.
Kalau cukuplah sekadar kita gunakan itu untuk permulaan. Bila akan datang kita nak upgrade kan, kita nak tambah, itu terpulang cikgu. Cikgu boleh gunakan apa yang ada dahulu. Kita kenali dulu gadget-gadget yang kita ada ni, kita pakai dulu apa yang ada, kita nilailah bagus ke tak bagus ke hasil outputnya. Tapi objektifnya tercapai, kita boleh hasilkan video. Cuma dari segi kualiti, kita nak tambah baik pada dari semasa ke semasa. Okay. Seterusnya, kita bolehlah merakam video eksperimen tersebut. Okay. Cikgu boleh merakam, ada dua kaedah yang saya tahulah. Okay. Tak tahulah ada kaedah yang lain yang saya tak tahu. Okey, kaedah yang pertama cikgu rakam terus. Cikgu rakam asing lah menggunakan telefon bimbit ataupun menggunakan kamera. Masing-masing sekarang telefon masing-masing dah canggih, dah hebat-hebat. Setakat nak rakam video ni tak ada masalah. Kalau ada phone hebat-hebat ni, okey. Jadi cikgu rakam menggunakan telefon bimbit ataupun kamera. Kamera maksud dekat sini kamera digital ke, DSLR ke, okey. Dan lepas tu nanti kita akan satukan dalam editing software. Kita akan cantumkan. Atau yang ni untuk advance lah, intermediate to advance lah, merakam terus menggunakan Bandicam, OBS, Canva, PowerPoint ni pun boleh juga. Dia terus rakam cikgu. Cikgu cakap je ni slide cikgu, cikgu terus rakam. Terus cakap, terus siap. Tak payah nak tambah apa benda dua, tak payah nak cantumkan. Dia terus dah siap. Sekali bercakap dengan slide sekali dekat belakang. Terus jalan. Okay? Itu untuk advance sikit lah, advance level. Untuk basic kita belajar yang merakam dulu. Merakam lain, nanti kita cantumkan jadi satu video yang lengkap. Okay. Seterusnya, nampak tak tu? Tips merakam, jika tersilap bertutur ataupun berhenti, jika tersilap bertutur, bila cikgu merakam cikgu, kadang-kadang tersilap cakap. Tersilap cakap ataupun tersilap fakta, tersalah tersasul, terbatuk, terbesin. Okay. Cikgu hanya perlu berhenti 5 saat, dan teruskan ulang semula. Cikgu tak payah nak stop, pergi kejap nak stop, nak play balik, stop, play balik, stop, tak payah. Okay. Tapi cikgu dah pastikanlah introduction dia satu sekali jalan. Okay, isi sekali jalan. Okay. Cikgu dah bahagi-bahagikan dia macam tu. Bukannya daripada cikgu rakam daripada 8 pagi sampai pukul 9 pagi tu semua tu tak berhenti-henti pun tak boleh jugalah. Itu terlampau lama. Nanti berat cikgu nak download dia punya, nak transfer dia punya video. Okey. Bahagian yang tersilap ni nanti boleh disunting kemudian. Yang tersalah-salah cakap, tersalah tu nanti kita boleh potong, kita boleh buang saja. Tak perlu cikgu kejap nak play, kejap nak pause, kejap nak stop, play, stop, tak perlu. Dulu saya buat macam tu, sebab bila saya belajar baru saya tahu tak perlu, sebenarnya kita edit sahaja dalam software editing kita. Okey. Dan kita teruskan ke fasa ketiga, fasa suntingan dan hebahan. Okey, suntingan ni editing lah. Okey, kita muat naik fail rakaman di dalam laptop ataupun PC. Itu kalau cikgu nak gunakan laptop sebagai ataupun PC atau sebagai nak edit kat dalam laptop. Okey, kalau cikgu nak edit menggunakan telefon saja, cikgu tak perlulah nak muat naik dulu. Ini untuk kita gunakan laptop ataupun PC. Okey, macam mana nak transfer ni? Macam mana? Dulu saya pun tak tahu macam mana nak muat naik file-file yang kita dah record dalam handphone kita tu. Dah ambil banyak-banyak video tu. Macam mana nak masukkan dalam laptop ni? Boleh jugalah nak guna kabel kan. Cikgu ada yang guna kabel yang sedia ada kan. Kalau nak cepat, internet kena kuat, boleh guna juga Telegram, hantar dekat diri sendiri. Okay, Telegram hantar dekat save message diri sendiri. Okay, lepas tu cikgu buka Telegram desktop dekat laptop dan download, masukkan dalam folder cikgu. Ataupun cikgu muat naik daripada Google Drive handphone masing-masing. Nanti boleh buka di komputer pula. Itu antara cara yang saya gunalah. Saya tak tahulah kalau ada cikgu lain yang hebat-hebat ni, saya tahu ni ramai yang
menyorok kuku ni, ada ramai hebat-hebat dekat dalam ni. Okey, mungkin cikgu ada cara lain, boleh juga share dengan kawan-kawan dekat sini. Kemudian proses menyunting video menggunakan software ataupun aplikasi yang bersesuaian. Okay. Contohnya kalau kita guna laptop, PC kan, boleh juga saya cadangkan menggunakan Filmora. Okay. Filmora untuk laptop, kalau ada juga untuk handphone, Filmora Go. Okay. Filmora antara software yang saya rasa senang nak guna. Tak susah sangat. Mula-mula je nampak macam hebatnya apa benda ni. Okay. Tapi bila dah guna, saya rasa sangat mesra pengguna, senang nak buat apa-apa yang kita suka. Okey. Kemudian kalau menggunakan handphone, cikgu boleh guna banyak sangat aplikasi-aplikasi yang ada dekat dalam App Store, Apple Store, semua ada banyak aplikasi yang percuma cikgu boleh guna. Contohnya CapCut, KineMaster, banyaklah tak tercakap, tak tersenarai saya. Sekejap lagi ada rasanya gambar ikon-ikon aplikasi yang ada dalam handphone yang boleh cikgu gunakan. Even handphone kita yang asas ni pun dah ada. Handphone kita yang kita punya handphone tu, kita boleh edit sikit-sikit lah, tapi dia tak advance lah. Cikgu boleh setakat nak cut video tu ada. Dan laptop kita pun sama, ada yang asas. Okay, software yang asas kita boleh gunakan. Kemudian boleh juga menghasilkan video menggunakan Canva, tetapi video mestilah kurang 5 minit dan dalam Canva cikgu tak boleh buat video yang maksudnya yang bombastik sikit lah, tak boleh lah, dia asas dia. Sebab Canva ni dia bukan editing software. Dia bukan aplikasi untuk menyunting, dia lebih kepada grafik, kepada presentation, okay. Dia hanya ada nilai tambah sebagai, boleh jadikan dia sebagai video pendek-pendek, okay. Dan lain-lain aplikasi yang sesuai. Okay. Bila dah sunting video, cikgu boleh semak dan kemaskan video, disusun dan kita touch up dia. Kita cari ada kesilapan ejaan ke, ada macam termasuk yang rakaman yang tidak sepatutnya ke, masa terbatuk, terbersin tu ada yang termasuk kan. Dari situ kita touch up, kita edit dulu, tengok sampai final touch up lah yang ni. Okay, dah siap video, cikgu boleh export, maksudnya boleh render dia. Dia akan render dan kita boleh download, boleh dapatkanlah hasil video tersebut yang kita telah susun dan jadikan dengan baik. Okey, dan last sekali memuat naik di platform yang sesuai untuk dikongsi kepada murid. Okey, boleh kongsi di YouTube, boleh masukkan dalam Google Drive, daripada Google Drive pun boleh share link kepada murid. Share link kepada siapa-siapa, janji cikgu pandai tukar setting dia lah, kena betul settingkan dia supaya mereka boleh tengok, boleh akses video-video cikgu. Kemudian ada juga yang gunakan TikTok sebagai platform untuk muat naik video dan juga lain-lain platform yang sesuai. Okey cikgu. Itu adalah 3 fasa yang cikgu perlu tahu secara inilah ringkas lah. Saya tak nak cakap banyak tentang teori ni. Kalau cikgu tak faham, cikgu boleh tanya. Saya buka untuk soalan dalam 2 minit. Ini antara aplikasi suntingan yang cikgu boleh download daripada, cikgu boleh muat naik daripada store, web store, Play Store cikgu. Ada soalan? Apa tu? ECG lah, okey. Okay, ni antaranya lah KineMaster, InShot, Viva, lagi UCut, music editor, video editor, Filmora Go. Filmora Go ni untuk handphone. Kalau Filmora, Wondershare, Filmora X untuk PC lah, laptop. Ini CapCut. CapCut famous antara aplikasi yang ringan juga. Ni budak-budak suka ni gunakan CapCut ni. Sebab anak murid saya yang ajar guna CapCut ni. Kalian tak tahu. Anak murid saya yang ajar macam mana. Cikgu, tak payahlah cikgu, susah lah pakai apa. Canva apa dia kata susah. Kita orang edit guna CapCut je cikgu. Saya pun download lah. Try. Oh memang ternyata
Memang ringan. Dan dia ada satu fungsi yang tak perlu nak guna green screen pun dia boleh removekan background kita. Hebat, memang hebat. Kalau Filmora kita kena gunakan green screen, kena rakam depan green screen. Kalau yang CapCut ni cikgu ambil je gambar asalkan video cikgu tu permukaan belakang dia macam tak adalah penuh sangat, macam ada sikit-sikit ke apa-apa frame-frame ke, dia boleh removekan je. Senang sangat dia remove background. Hebatnya. Kalau masalahnya saya CapCut ni tak boleh guna buka phone ni, saya pening nak guna phone ni, kecil kan. Kita nak buat berlayer-layer tu. Jadi kalau CapCut ni ada dalam PC, dalam laptop saya dah guna dah. Sebabnya dia susah. Kalau saya suka editing dalam laptop ataupun PC, dia besar, kita boleh gunakan skrin besar, kita boleh nampak dekat mana salah dan silap ni. Okay. Untuk antaranya lah, ni kain master. Siapa yang penggemar kain master ni, ni nampak kan dia punya trademark yang bulat ni. Boleh juga, tapi konsepnya cikgu sama saja. Macam kain ini Filmora. CapCut, apa? Tengok ada video, ada layer, ada nak potong, nak sambung, nak cepat, nak lambat. Okay, tengok kain master apa sama, ada layer, atas gambar, bawah video, sambungkan video, nak masuk lagu. Kebanyakannya software ataupun aplikasi video ni konsep dia sama. Yang membezakan dia mungkin dia ada efek-efek yang gempak-gempak ataupun stiker-stiker yang gempak, dia ada teks template-template yang menarik. Itu beza antara setiap satu aplikasi ni. Dan ada yang bezanya yang kalau aplikasi tu banyak template-template selalunya, ada yang berbayar, ada yang kena download premium langgan. Itu antara beza-beza dia saja cikgu. Tapi kalau cikgu dapat kuasai dulu satu aplikasi yang cikgu rasa cikgu suka nak pakai, cikgu selesa, cikgu kuasai dulu, dan mana-mana je aplikasi cikgu boleh gunakan, tak ada masalah. Okey. Okey, ini yang saya suka gunakan untuk laptop. Dekat laptop ini Filmora X. Okey, dia beza dia version yang terkini je. Filmora Go dah handphone. Filmora 9. Lepas 9 dia keluar pula Filmora 10 ataupun X, Filmora X. Dia sebenarnya versi je. iPhone macam iPhone 5, iPhone 6, iPhone 12, dia versi yang terkini. Dia dah upgrade. Jadi kalau tak ada masalah pun, macam saya, kalau laptop lama saya dulu, Filmora 9 saya tak nak upgrade, tak apalah, pakai je benda yang sama, cuma dia ada ciri-ciri tambahan yang terbaru. Okey, dekat mana nak dapatkan Filmora ni? Dekat mana cikgu? Dan adakah ia free? Adakah ia berbayar? Itu soalannya. Okey, ni Filmora. Okey, sama je cikgu, dia ada layer untuk masukkan video cikgu, ini suara dekat bawah. Dia ada time frame dia, berapa minit, berapa saat. Okay, kat mana cikgu nak potong. Ni ada gambar potong ni. So dia ada transition. Yang lebihnya dekat ni lah, Filmora ni dia ada transition. Cikgu boleh add titles ni cikgu boleh edit lah, masukkan dia perkataan-perkataan yang kita nak. Dan efek, ada pula dia punya transition. Setiap satu tu nak tukar daripada video yang pertama ke video yang kedua tu, dia ada transition dia. Okay. Itu Filmora 9. Okay. Untuk menggunakan Filmora ni cikgu perlu ada ni basic requirement ni. Okay, laptop mesti check dulu. Okay, kena support Windows 7 ke atas, 7, 8, 10. Okay, dan 64-bit. Check dulu komputer tu, sebab kalau cikgu main install je tapi laptop tak support, tak guna. Dia jadi berat, susah, tak boleh buka. Okay, guna je handphone. Boleh je guna CapCut ke apa ke kalau tak boleh guna laptop. Cikgu jangan sempitkan pemikiran cikgu. Alah tak boleh lah. Sebenarnya banyak lagi cara ataupun kaedah lain yang kita boleh gunakan. Kalau satu ni tak boleh, kita gunakan cara kedua. Tak boleh cara kedua, kita boleh cara ketiga. Cikgu kena kreatif. Saya yakin cikgu sains, matematik ni semua memang sangat kreatif lah. Okay. Dan pastikan CPU Intel 5 ke atas, RAM sekurang-kurangnya 4GB, GPU, okay ni cikgu boleh baca, saya pun tak faham sangat GPU ni. Okay, dan disk 10GB. Alright. Ini untuk sekurang-kurangnya laptop cikgu, sekurang-kurangnya dia punya compatible yang dengan Filmora ni yang inilah. Okay.
Okey, kalau cikgu nak tahu Filmora ni cikgu boleh download dekat Filmora Wondershare. Google je, dia akan keluar. Boleh cuba secara percuma. Okey, boleh gunakan. Tapi masalahnya dia ada watermark yang besar sangat. Bila cikgu dah siap video, cikgu tiba-tiba dekat tengah-tengah tu dia ada logo Filmora tengah-tengah tu. Jadi tak cantik lah cikgu. Kalau cikgu nak beli, cikgu boleh dapatkan dekat website dia. Sebelum cikgu nak buat video eksperimen tu, saya dah siapkan tadi dekat fasa pertama ni. Fasa pertama ni saya dah buat dia punya persediaan tadi. Okay, di mana saya dah bahagikan saya punya video akan datang ni, part dia, part 1, part 2, part 3, part dia. Okay, saya buat dekat dalam Canva ni cikgu. Kalau cikgu tengok saya buka dulu. Ini bahagian tajuk dia. Sebelum cikgu mula bercakap, dia akan keluar yang ni dulu. Dia akan keluar lah, baru cantik sikit video cikgu. Okay. Lepas tu, okay. Tadi dah habis tadi kan? Dah habis yang pertama tadi? Masuklah video cikgu. Assalamualaikum, hari ni cikgu nak terangkan tentang ni. Okay, lepas tu, baru part yang kedua. Masuk, tentang. Okay. Terangkan masuk. Lepas dah habis maksud, okey. Objek yang diperlukan. Ini bahan-bahan lah. Lepas tu, cikgu akan masukkan bahan-bahan yang cikgu nak. Yang cikgu tunjukkan lah. Okey, pertama kita perlukan botol. Kedua, kita perlukan ni. Ketiga, okey. Sudah tu, masukkan pula. Jadi kita susun dalam Filmora nanti. Kemudian ni. Okey, jom mula. Okey, mulakan eksperimen cikgu. Lepas habis ni, okey, cikgu mulakan eksperimen cikgu. Okey, dia akan berada dekat selit-selit ni tau. Ini yang saya tunjuk, dia dah bersambung semua ni. Video cikgu akan berada di selit-selit ni. Itu kalau tak pakai green screen cikgu. Saya cerita yang tak pakai green screen, yang asas ni cikgu ambil yang latar belakang rumah cikgu ke, dapur cikgu ke. Itu yang asas ni cikgu. Okey. Lepas tu pemerhatian. Okeylah, tak tahulah cikgu punya eksperimen ni macam mana. Ikut eksperimen cikgu, yang ni saya main buat je, saya pun tak tahu. Saya tengok orang tu punya eksperimen, saya ikut je. Saya tak tahu eksperimen cikgu tu ada berapa step ke, dia punya kaedah apa. Kemahiran sains semua tu saya tak berapa pasti. Kalau salah saya minta maaf ya. Lepas tu mesti ada penutup. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kerana menonton video. Okey, baru hujung ni kita tutup dengan terima kasih. Baru nampak lengkap video cikgu. Okey. Okey, habis. Okey, bila dah buat ni cikgu, dah buat dekat Canva ni, saya tak cerita macam mana nak buat sebab itu kena satu slot Canva khas khusus saja. Okey, cikgu pandai lah susun cikgu punya ni. Okey. Cikgu download satu set. Bukan kalau macam ni, kita download sekaligus. Bila kita download sekaligus ni, semua slide ni akan jadi satu video. Tak, kita tak nak macam tu. Kita download satu-satu. Contohnya, saya nak yang atas ni untuk intro saya. So, saya akan download page 1. MP4, pastikan download MP4 cikgu, bukan PNG. PNG dia poster, dia gambar, dia tak bergerak, dia tak ada lagu. Okay, kalau ni kita pilih MP4, kemudian select page ni, page satu saja. Jadi dia akan download yang pertama saja. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Saya dah siap saya download lah sebab nanti lambat. Okay, kita download setiap satu slide tu, setiap satu set tu satu page tu satu. Jadi bila satu tu, kita bolehlah masuk selit-selit kan. Boleh cikgu nak download sekali semua. Kata tadi ada berapa page lah? Ada 6 page. Semua. Tapi bila dalam Filmora nanti, kita akan kena potong dia juga. Potong dekat mana page satu nanti mungkin tak kemas dekat situ. Bila kita dah siap-siap asingkan dia ni, dia akan cantik je. Dan lagu dia pun akan ikut je dia punya maknanya ada fade in, ada tak ada kuat sangat. Tak ada macam kalau tiba-tiba satu tu, nanti lagu dia macam terberhenti kat tengah-tengah. Tak sesuai pula. Okay, kita tunggu sekejap. Dia dah download.
Okay, boleh tengoklah. Yang ni semua cikgu boleh susun idea-idea cikgu. Lapor pula tengok T-Live ni. Macam warna T-Live pula. Okay. Kalau ada soalan cikgu tanya cikgu, saya macam cakap sorang-sorang. Cikgu Siva Gami. Ya cikgu, silakan. Soalan. Ada yang raise hand tadi, cikgu Siva. Ya. Puan, tersilap puan. Oh ya ke? Oh, saya ingat nak tanya soalan tadi. Saya buat excited ada orang nak tanya soalan. Saya cakap sorang-sorang ni. Okey. Okey, dah berjaya. Right. Sebenarnya cikgu nak buat video ni tak susah cikgu, senang je. Cuma kita perlu ada latihan sikit lah. Dia kena buat beberapa kali sampai kita berjaya. Senang je. Puan Ilda mungkin ada soalan setakat ni? Untuk kalau saya lah, saya pun kalau saya buat video, saya akan guna handphone saja, Cikgu Amira. Tapi saya kalau dari handphone tu, kalau nak rakam tu kita terus rakam je tanpa maknanya selepas tu kita boleh guna CapCut tu lah untuk edit gitu ya. Ya, betul. Kita tak guna Filmora dan sebagainya tu. Tak perlulah kalau dah gunakan CapCut, tak perlulah nak masuk dalam Filmora. Terus saja masukkan dalam, dia nanti daripada handphone kita tu, kita pergi dekat galeri kan, dia akan save dekat galeri. So, puan pilih je daripada galeri tu video yang puan dah record tu dan kita edit daripada situ. Bagaimana nak masukkan macam slide muka hadapan, macam kita nak masukkan slide ada logo sekolah kita dan sebagainya kan? Boleh. Dekat CapCut kita dah rakam video, macam mana kita nak gabungkan slide Microsoft Point dengan juga video kita? Okay. PowerPoint cikgu kena save sebagai PNG setiap slide. PNG maksudnya apa? Dia bersifat gambar. Maknanya setiap satu slide tu, kata ada 10 slide, setiap satu tu dia akan jadi satu gambar. PNG. Cikgu boleh save tu dekat PowerPoint tu dia ada. Bila kita save kan, kita boleh pilih. Kalau kat selalunya kita akan save PPT tau. PPT tu maksudnya PowerPoint. So bila kita buka dia dalam PowerPoint. Tapi lain kali bila cikgu save, cari save as tu, bawah tu pilih PNG. Bila cikgu pilih PNG, dia akan pilih, dia akan jadikan setiap satu slide tu satu gambar. So bila dia jadi gambar, cikgu masukkan dalam CapCut tu sebagai gambar. Nanti kita tengok macam mana kat Filmora, lebih kurang je. So dia ada layer cikgu. Belakang, puan, dia ada layer. Belakang gambar, depan kita punya video. Macam tu lah. Dia susun mengikut dia punya layer. Mana yang duduk belakang, mana yang duduk depan, mana yang duduk tepi. Macam tu. Itu sebenarnya itulah proses suntingan. Okey, saya dah berjaya tadi. Ada soalan daripada Cikgu Muhammad Aizat. Mana? Ya, soalan. Muhammad Aizat bin Abdul Rahman, dia tanya macam mana nak buat video cikgu tu. Macam cikgu tu maksudnya gambar guru berada di bawah sambil ada paparan cikgu tu. Macam mana nak buat tu? Ni kejap lagi saya ajar. Macam mana green screen ni dibuang menjadikan cikgu berada dekat, nampak macam real berada dekat macam satu set. Okey. Tadi saya tak dapat buka. Apa ya? Sekejap saya tak perhati betul lah. Kenapa tak dapat buka ni. Dapat pun. So, bahagian pemerhatian dia dapat satu ni je. Tak dengar pula. Dia dapat satu set tu. Okey, nanti kita akan gabungkan. Alright. So, setiap satu ni dia akan ada satu subsection. Okay, untuk soalan cikgu tu nanti saya akan ajar. Jangan risau macam mana. Sebab itu maksudnya dia dah biasalah mengedit video. Okay, dah settle kat Canva ni saya tak nak ulang kat Canva. Kita dah kena save satu persatu. Okay. Kita tutup Canva. Okay, kita pergi dekat Filmora. Ni, kalau cikgu dah download, dia ikon dia macam ni lah. Ni, yang ada gambar macam F. Saya tak buka awal. Sekejap Jadi kita buka, kita akan tengok paparan dia kosong.
Cikgu Amira, ada orang berminat untuk ini apa ni, untuk nak beli Filmora ni. Dapatkan dekat website dia. Dapatkan website dia. Tapi yang tadi ada yang PM tepi tu yang special lagi lah kan? Itu kalau tak ada bajet besar, boleh lah. Alah, ada saya rasa ramai dah tahu dah kat mana nak cari tu. Saya tak jual, saya cakap sekali lagi, saya tak jual. Jangan tanya saya berapa ringgit apa. Saya tak jual tapi saya tahu mana nak dapatkan. Okey, kita mulakan. Okey, ini adalah paparan Filmora. Nampak macam, ya Allah canggihnya. Dululah saya first impression saya dulu. Ya Allah apa benda ni? Nampak tu susah je, apa benda yang macam hebat sangat ni kan. Sebenarnya tak, cikgu, dia hanyalah editing software. Sebenarnya saya takut cikgu tak nampak. Saya risaukan. Ada yang tertutup. Oh tak apa, nampak juga. Okey, kat bahagian atas ni, saya terangkan secara ringkas paparan dia. Dekat bahagian hitam ni, cikgu nampak yang hitam ni, kat cursor saya tengah bergerak ni. Ini adalah video yang cikgu, bila cikgu dah susun, dia akan mainkan dekat sini. Kata tadi nak letak intro, nak letak gambar, nak letak gambar cikgu, nak letak bunyi apa semua. Dia akan mainkan kat sini. Bila kita play, dia akan mainkan. Contohnya ada 2 saat dan 2 saat lah video cikgu tu. Okey, dekat sini pula yang gambar apa namanya ni, action. Okey, yang ni kan. Segala file yang cikgu nak gunakan, cikgu boleh drop sahaja dalam ini. Contoh, ni semua file. Okey, file yang saya nak guna. Saya just select, saya drag and drop. Okey, dia masuk dalam kita punya paparan. Sama juga cikgu, Filmora ke apa benda tadi, CapCut ke, cikgu kena pilih dulu. Kalau yang ni daripada PC kita lah. Kalau yang daripada CapCut, daripada galeri handphone cikgu, daripada apa benda. Kalau macam puan tadi, Puan Ilda nak save PowerPoint daripada komputer, dah save dekat komputer tu, hantar dekat Telegram, save dekat handphone, masukkan ke CapCut. Dia memang macam tu sikit lah sebab guna PowerPoint tadi. Okay. Dah ada dah file yang kita nak, dah berada dekat dalam ni. Okay. Dia campur cikgu. Ni ada yang gambar, ada yang video, ada audio. Saya dah siap-siap setkan lah sebab saya tak nak browse sekarang depan cikgu lah. Takut nanti ada saya punya video-video yang sensitif. Kalau saya browse terus dalam ni. Ni saya dah siap-siap pilih. Okay. Kalau cikgu tengok, ni satu. Kita tekan, dia mainkan. Masuk. Okay. Tadi, intro. Intro ni. Dia berada dekat atas ni. Dia mainkan apa yang kita pilih atau buat semua. Okay. Tenang. Okay. Ini video green screen cikgu. Ini contohnya. Maaf model tak bertudung pula. Okay, cikgu dah record menggunakan green screen. Inilah macam ni paparan dia. Kalau cikgu nampak biasa tu kan. Ini cara dia. Pastikan tangan cikgu tak terpotong Kalau cikgu nampak tangan saya ni. Nampak tak tangan saya tiba-tiba hilang. Ini maksudnya green screen saya tak cukup besar. Okay, kalau macam yang kakak ni, besar green screen dia, tak adalah tangan dia bila dia buat. Inilah dia contohnya. Tak ada terhilang kan. Macam ni hilang nampak. Okay. Alright. Kemudian, tadi apa lagi? Ini contoh-contoh video eksperimen lah saya duk ambil dekat Canva. Saya ambil kat Canva je cikgu. Banyak video-video kat Canva yang sangat best yang cikgu bring the free je. Okay. Okay. Apa lagi? Okay, bagian atas ni media. Ni media kita lah. Media audio, visual semua kat sini media. Sebelah dia audio. Audio ni yang pilihan yang dia bagi ada. Background song dia. Kalau cikgu nak guna, gunalah. Saya suka guna pilihan saya sendiri. Ini yang memang ada dalam Filmora. Okay, memang ada dalam Filmora. Banyak Titles. Titles ni bila nak guna? Bila ada, bila cikgu nak buat tajuk lah. Okay, dia akan keluar lah tajuk. Teks ni boleh ubah. Eksperimen sains. Tapi kita tadi dah buat dekat Canva, tak perlu dah lah. Kalau saya selalu macam tu. Saya dah buat kat Canva siap-siap, saya tak perlu gunakan dalam ni. Okay, boleh mengurangkan berat dia. Okay. Kemudian transition. Transition cikgu gunakan untuk daripada gambar ni, dia tak bertukar video, dia itulah transition dia. Dia boleh jadi macam ni. Pilih je. Cara dia beralih daripada satu kepada satu lain. Okay. Efek ni biasalah, kalau siapa yang menggunakan telefon kan biasa kan kalau nak ada efek-efek ni.
Macam tu lah, nampak dia ada efek tepi-tepi tu. Overlay, orang panggil overlay pun dia juga. Okay. Alright, dia ada efek glare ke apa ke. Ini pun saya tak pakai lah kalau setakat nak edit eksperimen, edit video, saya jarang lah pakai. Ini selalunya untuk video-video estetik kan, video-video pergi travel ke, video-video birthday anak cikgu ke apa ke, ikutlah. Kalau nak guna-guna, tapi dia makan masa lah nak susun-susun tu. Dan lagi banyak cikgu tambah efek, lagi banyak transition cikgu tambah, lagi banyak elements, lagi lambat untuk render video. Maksudnya untuk dia proses video tersebut. Okay. Jadi minimumkan penggunaan transition effect elements ni jika laptop cikgu biasa-biasa je. Okay, lainlah kalau laptop suami cikgu, laptop gaming dia tu boleh. Cikgu gunalah berapa banyak bertimbun pun elemen transition, insyaAllah tak ada masalah. Jangan tiba-tiba cikgu edit, tiba-tiba biru, tiba-tiba tertutup. Sadaqallahulazim. Tak dapat nak tolong cikgu. Okay. Sekarang kita dah ada dekat sini pun benda yang sama. Nak cari dia je. Okay, ni paling penting dekat bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni kita ada timeline dia. Cikgu nampak kan? Apa orang panggil ni? Kalau cikgu matematik, scale dia ni dia punya scale dia ni, tengoklah berapa saat, berapa minit. Dekat sini cikgu boleh nak besarkan supaya dia lagi, jarak dia lagi, cikgu lagi nampak lah minit ke berapa yang cikgu salah. Kalau video tu terlampau panjang, cikgu pendekkan macam ni, dia akan nampak kecil-kecil. Okay. Dekat atas ni kita boleh mainkan dia. Okay, kemudian dekat bahagian sini, satu ni, bawah ni, okay, nampak tak tu? Sekejap saya cuba ambilkan. Okay, kat bahagian sini, satu ni maksudnya video cikgu. Ni bahagian video. Dan kalau cikgu ada 4 video, ataupun satu background, satu video, cikgu boleh layerkan dia. Mana yang letak atas, mana yang letak bawah. Dan bawah sekali ni, layer untuk bunyi. Tengok beza dia, ini gambar muzik. Nampak tak? Kalau cikgu tak nampak beza. Okay, ni gambar muzik. Yang ni gambar video, play button tu. Okay, kena bezakan. Cikgu tak boleh masuk video dekat bawah. Cikgu boleh masuk video dekat tengah-tengah. Okay, saya tunjukkan terus. Okay. Okay, sekarang kita pergi kat media balik. Kita nak buat apa tadi? Kita nak buat eksperimen. Nak buat eksperimen. Yang pertama kena ada intro. Tarik saja masukkan intro cikgu. Okay kan dia match to media. Cikgu dah ada satu video. Okay. Cikgu dah ada satu video intro. Lepas cikgu dah intro tu, cikgu nak masukkan video yang cikgu dah ambil tu lah. Okay, katakanlah tadi video yang cikgu dah ambil yang ni ni kata video cikgu. Drag saja susun. Okay, drag saja susun. Okay. Kalau kat sini kita memang nak bunyi ni tau. Kalau tak nampak bagi tahu saya cubalah nak besarkan sebab dia memang tak berapa nak besar. Kalau cikgu nampak ni memang kita nak muzik dia yang pertama ni. Okay, dia akan berjalan. Okay, dia berjalan. Kita berhenti. Stop. Berhenti dekat tengah-tengah ni. Yang ni saya tak nak dia punya suara. Saya tak nak video ni sebab saya nak dengar penerangan saya. Ni sebab saya terdownload daripada Canva tu, dia ada sekali tu kan. Okay, saya tak nak muzik ni. Saya tak nak. Saya klik je. Right click. Pergi dekat detach audio. Bila cikgu detach audio, video dengan bunyi dia dah jadi dua benda yang berbeza. Macam ni dia dah melekat. Kat sini dia melekat cikgu. Dia sekali. Cikgu drag mana-mana pun dia sekali. Yang ni dia asingkan. Dia tak, saya tak nak ni. Kejap. Saya tak nak ni. Saya tak nak bunyi ni. Saya tak nak. Saya tak nak. Saya delete lah. Okay, saya delete Dia tekan delete je. Okay, sekarang saya nak ada. So ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu nak buat eksperimen. Okay. Sampai sini. Sampai sini. Okay, seterusnya. Okay, lepas tu masukkan tadi yang pertama. Maksud timbul tenggelam. Okay. Dah habis. Okay, jom kita tengok dulu. Okay. Okay. Kita tengok dia punya jarum ni sampai hujung. Okay. Sekarang
kita nak masukkan, cikgu bagi explanation lah. Apa masuk ke sini. Okay. Saya tak nak dia punya ni, saya detach audio. Tekan dekat audio, delete. Tinggalin. Kalau saya laju tolong bagi tahu ya. Alright. Okay, tadi ada kawan kita tanya, cikgu tadi, macam mana nak buat macam mana nak buat cikgu berada dekat depan tu? Okey. Macam ni cara dia. Okey. Sekarang kita kena masukkan gambar dulu. Okey, kita masukkan gambar. Ini tadi ni video, ini gambar. Gambar dia statik je. Dia statik je. Beza video dengan gambar. Gambar dia statik sahaja. Statik. Cikgu boleh tarik panjang berapa lama cikgu nak, berapa pendek cikgu nak. Video tak boleh. Video cikgu kena copy. Kena kasih dia banyak-banyak kali copy. Baru dia akan berulang-ulang. Kalau dalam OBS dia loop. Dia boleh ulang. Dah habis dia play balik. Dah habis dia play balik. Kalau perlulah. Kalau macam PNG ni, daripada PowerPoint, ni kan daripada Canva ke PowerPoint ke tak kisah cikgu. Asalkan dia gambar. Daripada poster ke apa ke, boleh saja. Okay, cikgu dah masukkan PNG format. Kita drag yang ni, both atas dia. Yang green screen tadi tu. Pun sama, saya tak nak dia punya muzik pun. Okay, sekarang cikgu nampak tak layer dia ni? Yang green screen ni dia ada dekat depan. Yang ni dia berada dekat belakang. Poster tadi tu. Tak percaya. Tengok. Jadi cikgu kena tahu kuih lapis dia ni. Yang mana belakang, yang mana depan. Okey. Sekarang saya nak hilangkan hijau ni. Saya nak hilangkan hijau ni. Okay, saya nak hilangkan supaya saya nak gambar saya je cun melecun dekat sini. Macam mana? Pergi dekat gambar ni, green screen dia tulis. Kalau tengok dekat sini ada back, ada forward, ada delete, ada gunting, ada crop, speed ni nak lajukan, ada advanced tools ni saya tak pernah pakai, green screen, ada motion tracking pun saya tak pernah pakai, keyframing pun tak pernah pakai, yang ni tak tahu apa. Selalu saya pakai crop dengan green screen je. Okay, kita tekan green screen. Okay. Bila dah green screen, selalunya dia akan keluar dekat sini warna hijau lah. Okay, kalau hijau tu tak kena, nampak tak dia macam, nampak ada kelabu-kelabu lagi kat perempuan ni kan, kat kakak ni kan. Dia tak cantik lagi. Cikgu tekan eyedropper ke droplet ke apa benda ni sebelah dia, supaya dia select warna ni. Boleh? Boleh tak cikgu? Setakat ni, faham ke, tak faham ke, laju ke, cepat ke, lambat ke, okey. Okey Puan Hilda? Setakat ni sebab saya memang bukan orang IT. Jadi saya berharap guru-guru, saya fikir kalau saya lah diberi tugasan, saya akan buat yang simple je lah, guna handphone. Sebab ni tadi ada yang bertanya, saya memang nak ceritakan untuk yang advance lah. Kalau tapi yang saya cukup tadi juga nak tahu macam mana Cikgu Amira duduk di hadapan tu, sebab saya pun lepas ni nak buat macam ni juga. Boleh, tak ada masalah. Okey, baiklah. Terima kasih saya teruskan. Ini sebab tadi ada yang bertanya kan. Okey, kalau tak cukup lah cikgu tak perlulah kalau yang lain-lain tadi. Sekejap saya tak habis lagi ni. Kalau cikgu tak boleh buat green screen ni, cikgu rasa susah, leceh, tak payah buat cikgu. Pakai je video cikgu yang ada gambar dapur cikgu ke apa ke, tepek je ni kat sini. Tak ada masalah. Janji suara, audio cikgu jelas, visual cikgu pun presentable, okey jalan. Tak ada masalah. Kita jangan susah-susahkan benda yang senang. Okey. Yang ni, okey, dia akan cantik dia hilang. Kalau tak cantik juga, dah pakai droplet ni tak cantik juga dia hilang. Ada lagi dia punya bayang-bayang. Main dekat offset ni cikgu. Gerakkan offset ni ke kiri, ke kanan, tolerance ni. Supaya dia cantik, hilang dia punya green screen. Tak ada nampak-nampak dekat tepi-tepi ni. Okay? Sekarang dah okay. Nampak tak bila kat sini dia lagi panjang. Yang atas ni dia lagi panjang. Yang ni dia akan macam ni lah sebab belakang dia tak ada apa-apa. Okay? So yang ni saya tarik. Saya tarik dia kasih sama. Okay. Kemudian cikgu ni tengah-tengah alam pula. Saya nak dia duduk tepi. Drag je lah.
Agak-agak. Kalau nampak macam besar sangat dia punya frame ni, cikgu boleh crop. Tekan crop. Pergi dekat ratio, custom. Custom tu suka hati kita nak potong macam mana. So dia potong gini, dia potong gini. Dia cantik lah sikit, tak adalah besar sangat dia punya tu, framing tu. Okay, asalkan tangan dia tak terpotong Alright, so dia dah kecil dah sikit. Cikgu nak besar ke? Nak kecil ke? Cikgu tu dah tak confident sangat kan besar-besar, nak kecil je. Tak payahlah budak tengok aku besar buat apa. Nak besar. Besar pun dah nampak budak-budak pra ke, budak apa ke, dia nak tengok besar sikit. Okay. Jadi dah cikgu. Saya play. Okay. Ni pun terang-terang ke lah apa benda. Ini. Ni video cikgu ada suara dah cikgu. Ni tadi saya tak nak suara sebab dia lagu. Teranglah eksperimen ni. Terangkan. Setakat ni boleh faham tak cikgu ada 100? Cikgu Amira, maksudnya kita yang bercakap lah ketika ni masa okay. Puan, dia ada boleh dua cara. Puan boleh voice over, sama ada puan tak nak ada muka puan boleh voice over, masukkan suara je. Ada gambar tangan kita je yang duk masukkan bahan-bahan. Contohnya yang ni ya. Contoh yang ni ya. Bagi contoh yang ni. Yang ni je contohnya. Dia saya tak nak dia punya unit sekejap. Contoh yang ni ini gambar tak ada muka kita pun. Boleh masukkan suara je. Okey, mula-mula anak-anak masukkan apa benda ni? Cuka ke? Apa benda soda ni? Keluar suara kita je lah. Tak adalah muka kita kalau tak nak. Dia ada orang tak suka nak tayang-tayang muka. Dia cakap dia. Okey, berapa titik ni dan akan menjadi berwarna sekian. Cukup. Dah. Suara je akan berada dekat bawah ni. Lepas tu nak tambah teks tadi tu pun boleh lah. Tambah dekat teks tadi tu. 1 titik apa benda. Soda, bikarbonet ke apa benda. 2 pewarna. Boleh lah masukkan. Okay. Saya dah tunjuk tadi. Dah tunjuk. Okay. Macam mana nak buat nak tambah lagu. Kalau tak ada lagu tadi. Kalau kat sini tak ada lagu. Okay. Saya dah ada satu lagu. Saya dah pilih dah ni. Cikgu Amira, tadi tu ada macam tanda nama label kan? Label eksperimen tu. Dia sekali ke? Satu set ke? Maksudnya kita yang buat ke label tu? Bahan radar study yang dalam Ya. Yang ni lah yang kita buat dekat Canva tadi. Kan? Betul tak? Nampak tak puan sekarang ni puan nampak tak saya tengah susun dia. Saya tengah susun dia daripada part 1, part 2, part 3. Okey, baik. Kalau puan pakai green screen, tak perlu susun macam ni. Kita tepek je sampai habis daripada mula sampai ni. Yang ni tak perlulah yang putih ni tak perlu. Dia terus je akan dia akan sepanjang video dia akan berada macam ni, keadaan macam ni. Sepanjang video dia akan ada macam ni lah, dia tengah bercakap terus. Tak perlulah masukkan video kita yang nampak dapur kita, dapat rumah kita, nampak cermin kita tu. Tak perlulah sebab kita dah hilangkan dia punya green screen tu, kita akan belakangkan. Daripada awal video kita sampai habis, kita hanya perlu ubah yang dia punya ni lah. Tapi pastikan dalam format PNG slide kita tu. Gambar, format gambar. Dia tak boleh format video. Tu boleh juga. Boleh lah, boleh. Boleh juga format video. Saya bawa ke sini saya bawa ke sini. Okay. Contoh Boleh juga. Sambil bercakap, sambil video kat belakang kita pun boleh. Ni kan gambar je. Tak bergerak. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jelas? Jelas soalan saya? Jelas soalan saya. Jelas penerangan saya? Okey. Sekarang boleh teruskan. Okey. Apa lagi? Audio. Okey. Kita dah siap sampai kita punya terima kasih. Masuk kat sini ya. Sampai terima kasih. Dah habis. Okey, sekian saja. Terima kasih. Habis. Habis video cikgu. Okey, ada yang saya tertinggal ni. Video ni panjang sangat lah. Saya nak potong lah. Macam mana saya nak potong? Okey ni. Kalau nampak dekat sini ada gunting.
gunting ni kita boleh alih ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Kenapa? Sebab setiap layer bila kita alihkan gunting tu, dia menunjukkan layer yang kita nak potong. Kalau macam ni, saya nak potong yang, okey ni ada dua kan. Okey, saya nak potong yang hijau ni ke nak potong yang bawah ni? Okey, kalau nak potong dua-dua tekan je, dua-dua dia potong. Kalau tak, cikgu pilih yang ni saja. Ni, dia potong yang hijau saja. Yang bawah dia tak potong. Dia potong yang atas sahaja. Okay, itu cara nak potong. Okay. Kemudian cara nak cepatkan. Video tu terlampau lama, saya nak berapa saat je, saya nak berapa minit je. Macam mana? Tekan video yang lama tu. Pergi dekat speed tadi. Okay, bahagian ni ada speed. Okay, pergi kat bahagian speed. Pilih nak slow ke? Nak slow berapa banyak? Nak slow separuh? Nak slow 0.25? Ataupun nak cepat? Nak cepat berapa banyak? Nak cepat 2 kali ganda cepat? Nak cepat 4 kali ganda? Bila cikgu cepatkan, cikgu awas cikgu, suara cikgu akan jadi macam chipmunk. Okay? Jadi sama ada cikgu nak voice over balik ke? Maksudnya rakam suara semula ke masuk tapet kan? Atau biarkan video tu tanpa suara. Masukkan penerangan teks-teks saja. Okay? Boleh pilih ataupun normal. Ataupun nak freeze frame. Contohnya ada tunjukkan macam ni kan? Macam nak tunjukkan sesuatu ke liquid ke apa ke nak tunjukkan. Kita boleh freezekan frame tu. Okay? Freezekan maksudnya dia pegun kejap. Dia macam terhenti kejap. Boleh freezekan frame tu. Okay, bila freeze tu, okay, tengok beza dia freeze Ni dia bergerak-gerak kan. Tiba-tiba dia freeze. Dia freeze kejap, dia freeze. Betul dia ada tulis-tulis balik. Itu namanya dia freeze. Dia beku kejap. Okay, apa lagi? Dah potong, dah cepat, dah lambatkan, dah apa lagi Apa lagi yang cikgu nak tahu? Apa lagi yang asas? Saya tak nak ajar advance sangat, nanti macam susah kan. Itu yang asas lah, mana-mana editing tools ke, CapCut ke, KineMaster ke, ada aplikasi ni, cuba cari. Kalau CapCut dia boleh speedkan juga, ada slow, kita boleh adjust berapa banyak slow yang kita nak, berapa banyak laju yang kita nak, boleh adjust. Tak ada masalah. Okay. Kalau video cikgu tadi panjang, cikgu potong-potong dulu. Potong mana nak masuk-masuk mana. Kata tadi saya masukkan ni semua tadi, saya tak download siap-siap ikut slide. Saya download daripada slide 1 sampai slide 6, dia memang bercantum jadi satu. Dia akan ni, straight panjang ni. Straight dia panjang ni. Okay? Bila dia straight panjang ni, kita kena potong lah dia. Potong, oh dekat sini rupanya intro. Oh dekat sini objek yang diperlukan, bahan-bahan. Oh dekat sini. Jadi kita kena potong sendiri, dia jadi tak kemas. Okay, bila kita dah download tadi, dia dah cantik, dah siap-siap dah. Okay, macam mana lagi? Apa lagi ya? Apa lagi yang saya macam tak ni lagi? Okay, suara. Okay, contohnya video ni, suara dia tak dengar. Cikgu rakam tak pakai mic. Ini kuat lah sebab tadi memang ni kan. Okay. Tak dengar, macam mana kita nak naikkan dia punya suara audio dia tu. Macam mana kita nak jadikan kuat. Boleh gerakkan ni. Okay, nampak tak? Bila kita pergi dekat line music bawah ni, dia punya jarum-jarum tu, dia ada volume. Volume tu cikgu tekan, nampak keluar ada tangan. Okay, nampak ni yang saya gerak ni. Okay. Bila keluar tangan, cikgu tekan, tarik dia ke atas untuk kuat. Okay, tengok kuat tak? Lagi kuat daripada tadi. Okay. Kalau tak nak kuat, nak slowkan, terlampau kuat lah. Okay, terlampau kuat. Okay, boleh tarik ke bawah. Sebab kadang-kadang background video kita nak sayup-sayup je supaya suara kita tu keluar lagi kuat. Kecil je suara dia. Okay, rendah je. Okay. Okay, kalau tak nak, biarkan dia ke tengah-tengah. Tak nak usik ni. Okay. Tu. Kemudian, okay, dah settle semua. Kita nak masukkan background song. Okay, tadi saya dah pilih kan. Ini daripada audio library . Okay, tips pemilihan. Kita nak 15 minit je video tu, Cikgu Amira. Macam mana?
Kita nak 15 minit je. 2 hingga 15 minit. 15 minit tu lama tu. Lama bagi saya lah, lama. Selalu saya 8 minit ke 10 minit tu okey lah. Okey, tak kisah. Saya dah settle. Okey, kalau nak macam, sebab bila kita bercakap kan, takut macam boring ke apa, kita boleh masukkan lagu. Okay. Lagu ni khas dekat bawah ni track dia. Ni bawah ni. Bawah. Okay. Apa yang jadi? Kalau tadi dah ada lagu. Kat sini dah ada lagu. Tiba-tiba ada lagi satu lagu. Apa yang jadi? Dia akan keluar dua-dua lagu. Benar tak? Campur-campur. Okay. Jadi, sama ada kita susun dia. Okay, kita susun mula daripada sini. Lepas tu potong. Okay, tekan, potong. Mula. Pilih kat tempat yang tak ada lagu. Ataupun cikgu tak nak buat lagu pun tak payah. Jadi tak penting pun untuk eksperimen ni. Jangan suara cikgu jelas. Ni saya bagi tahu kalau nak. Kalau nak So dia dah sampai sini tadi. Ni cikgu nak buat penerangan. Kecil kan? Nak dia sikit-sikit je. Hai, hari ni saya nak menunjukkan tanda timbul tenggelam. Dia sayup-sayup je. Bila iklan, macam iklan ni subsection ni, saya panggil subsection. Baru kuat sikit. Lepas tu bila penerangan, kita lowkan. Boleh juga macam tu. Okay. Settle. Siaplah video kita sampai habis. Dah siap. Katalah dah siap Dah siap video kita. Okay, dah siap. Nak buat apa? Dah siap. Kita check lah. Play daripada mula sampai akhir. Ni. Play, tengok dulu macam saya kata tadi. Tengok sampai habis betul-betul 2-3 kali tengok. Dah siap? Nak buat apa? Tekan export. Dah siap dah ni. Tak ada masalah pun. Dah boleh dah tengok dah. Okay. Kat export ni cikgu tulislah nama video cikgu. Eksperimen 1. Dan save tu ni pilihlah mana cikgu punya desktop. Nak my document ke, nak dekat desktop ke. Pilih. Okay. Saya pun pilih. Dekat sini lah. Okay. Okay. Dah. Kita export. Berapa minit ni? Okay, kita pun export. So, bila nak export ni, tu yang saya kata kalau video kita terlampau panjang ataupun banyak sangat transition, elemen. Saya lupa nak masukkan transition. Kalau tak nak pun tak apa, kita tadi nak simple kan. Transition tu dia akan masuk dekat tengah-tengah ni. Render ni nanti saya tunjukkan macam mana. Okay, sementara kita tunggu render ni dalam berapa minit ni, dalam 2 minit. Kalau ada soalan, saya buka. Cikgu faham tak? Agak-agak ke saya melalut ni? Apa benda lah Cikgu Amira ajar ni? Ada 159 orang. Ramai hari ni. Tanya Cikgu kerana bersama-sama kita mendengar perkongsian yang tak seberapa ni. Cikgu boleh share juga kalau cikgu ada pengalaman pakai software-software ataupun aplikasi yang lain yang lagi senang. Cikgu boleh juga share kalau cikgu rasa macam susah lah Filmora ni. Pakai ni lagi senang. Terpulang cikgu. Saya ajar ni supaya cikgu tahu basic saja. Basic maksudnya bila beralih ke software atau aplikasi yang lain, cikgu tahu dekat mana nak cari, nak potong dia, dekat mana nak masukkan dia punya masukkan dia punya lagu, layer mana nak duduk atas, layer mana nak duduk bawah. Sama konsep dia cikgu mana-mana pun. Yang lebih-lebihnya kalau tu adalah dia punya template-template yang cantik-cantik tu. Itulah lebih kelebihan antara software-software yang lain. Software ni dia ada template background cantik ke. Template ni apps ni dia ada efek yang meletup-letup ke. Boleh terpulang ikut keselesaan masing-masing. Tak ada masalah. Okay. Okay.
Cikgu Amira boleh bagi tips tak kalau katakanlah kita nak rakan daripada handphone saja, lepas tu kita nak terus kita dah set macam Cikgu Amira cakap, dah rancang, lepas tu kita tak payah nak cut dah, semua dah ada dalam tu. Contohlah, saya tak tahulah mungkinkah itu berlaku, boleh ke berlaku macam tu? Maksudnya dia dah record dah tu, jadi kemudian dia nak masuk ke dalam drive ataupun nak masuk ke YouTube ke macam tu. Tak masuk pun dia tak perlu editing. Kalau katakanlah nak mudah tak perlu editing, tapi kalau editing tu cantik lah kan? Tak perlu, boleh. Okey, lepas ni, sambil-sambil kita tunggu video kita render, saya tunjuklah macam mana nak masukkan dalam apa tadi? Sebab dia dah rancang tu betul, jadi dia dah tak payah edit macam tadi Cikgu Amira kata dah buat apa dia punya storyboard tu kan. Dia dah buat storyboard tu, jadi dia dah cantik lah dia punya dia punya video tu. Video tu dah lengkap, tinggal nak muat naik saja, betul? Betul, dah muat naik je. Okey, bila nak muat naik, saya selalunya kalau untuk YouTube, saya akan pergilah, pastikan cikgu ada akaun YouTube. Kalau tak ada, cikgu kena buat lah. Okey, kemudian saya akan masuk. Sekejap takut ada paparan sensitif. Okay. Alright. Upload video. Kat YouTube. Select je file tu. Masukkan. Sekejap saya cari sekejap. Contoh yang ni. Ini contoh lah, contoh saya punya video yang dah siap tadi yang kata tak payah nak edit apa-apa. Okay, saya masuk. Masuk saja, upload. Macam biasa. Okay. Letaklah dia punya title apa semua. Kalau nak letak thumbnail, tak thumbnail. Kalau saya suka letak no it's not made for kids. Biar boleh komen kan. Next. Tak ada apa. Ni pun tak ada apa. Kalau untuk cikgu basic lah nak setakat nak masukkan tak ada apa. So dia akan check. Ini yang tips dia yang saya terlupa nak cakap tadi. Betul, cikgu-cikgu perlu explore. Siapa yang komen ni? Try and error, betul. Selagi tak cuba, selagi tak buat, cikgu akan rasa apa benda yang saya merapu ni. Kena try dulu. Kalau try baru dapat idea tu. Oh, rupanya macam ni. Okay. Apa tadi? Tips. Dah 2 kali saya terlupa tips ni. Pemilihan lagu selalunya kantoi dekat situ. Macam tadi dekat Canva saya pilih je lagu tu kan. Dekat Canva pun harus berhati-hati sebabnya ada lagu yang akan kena copyright. Maksudnya bila kena copyright tu tak boleh lah nak akan ada efek lah dekat cikgu punya channel. Tapi setakat kalau cikgu tak nak ada apa-apa hal dengan channel cikgu, macam tak kisah pun, okay, dia takkan buang kita punya video tu. Cuma dia akan ada copyright lah. Cikgu pilih lagu yang tak ada copyright. Okay, pastikan tak ada copyright. Boleh cari dekat audio library, YouTube punya audio library, ataupun dekat mana-mana website yang ada free from copyright punya audio background apa. Itu untuk nak pakai lah. Siapa yang tak nak pakai, senang nak masuk YouTube. Tak takut kena copyright, tak payah pakai lagu. Itu senang jalan cerita dia. Sebab tu dia akan check, bila kita upload, dia akan check dia sini, copyright issue. Okay, tick maksudnya tak ada copyright. Okay, baru boleh next. Ni, saya buat unlisted lah. Kalau cikgu public kan cikgu, kalau tak nanti anak murid, kalau public, semua orang boleh tengok. Kalau dia search dekat Google pun dia boleh jumpa. Kalau unlisted, siapa yang dapat link sahaja boleh tengok video kita. Orang yang search dekat Google, katalah video eksperimen Cikgu Amira, dia takkan jumpa video yang kita buat naik tu sebab dia dah disetkan sebagai unlisted. Dia dapat link baru dia boleh tengok. Okay, kalau macam ni saya set unlisted lah sebab ni video main-main je. Kalau cikgu terpulang, kalau cikgu rasa nak kongsi untuk murid je, pilih unlisted. Kalau rasa macam boleh memanfaatkan orang lain, pilihlah public. Okay, save.
Okay. Sekejap lah. 1 minit ni. Ni. Ni, yang ni video yang saya upload tadi. Okay, kalau cikgu nampaklah paparan dia. Ni video yang saya upload tadi. Dan mana nak dapatkan link tu, nak bagi kat budak tu, kat mana? Sama ada cikgu ambil kat atas ni, copy. Saya bagi dalam Telegram. Kalau copyright tu kena saman tak? Itu kena kelas copyright pula. Kalau copyright cerita dia, kita baca polisi, YouTube punya polisi, kita baca satu-satu, kita ulas, kita bincang. Selalu macam itulah, macam mana kita nak berbincang, maksudnya kita nak tahu lebih detail tentang copyright, kita akan buat discussion, kita akan ulas satu-satu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau macam Cikgu Aizat ditanya, kalau copyright tu kena saman tak? Tak, copyright bukan saman. Kalau strike je, strike semua nanti channel 2 kali kena strike, segala video dalam channel cikgu akan maksudnya channel cikgu akan ditutup lah. Tak ada soalan lagi lain. Okay, sama ada ambil, saya nak paste ni tadi. Kalau dekat Google Meet, cikgu boleh tengok dekat chat tu, itu yang video yang saya dah naik lah. Okay, tapi itu bukan video yang eksperimen tadi, ini video contoh yang cara saya buat ni. Okay, kemudian cikgu boleh share, kat bawah ni pun boleh. Katakan share dan copy. Bagilah dekat anak murid cikgu, dekat YouTube ke, dekat Telegram ke, WhatsApp ke. Okay, sila tonton video eksperimen untuk hari ini. Copy daripada sini. Ada 2 cara. Daripada atas boleh, daripada bawah sini pun boleh. Tak ada masalah. Okay, settle YouTube. Tak ada soalan Settle YouTube. Drive. Macam mana nak masukkan dalam Drive? Buka Drive cikgu. Okay, Google Drive. Semudah ABC cikgu. Ni Drive cikgu. Ni video tadi. Okay, katalah tadi video cikgu dah siap tu. Saya ambil yang ni lah. Video yang green screen ni. Okay. Sekejap saya hanya drag je. Drag je masuk. Mana perginya? Oh, dia tengok. Okay, drag je masuk dekat Google Drive cikgu. Gunalah cikgu punya Google Drive MOE, kan ada space je besar kan. Jadi video-video besar-besar pun tak ada masalah. Okay, dah settle. Saya pun buka. Nanti kalau nak download lah. Okay, macam mana nak bagi kat budak? Macam mana nak bagi kat budak? Tak info kan? Mana saya dah masukkan? Just share je cikgu contohnya. Tak ada video ni. Share saja. Okay. Macam mana nak share? Tekan ni 3 titik share. Okay. Get change to anyone with the link. Okay. Pastikan semua anyone with the link. Jangan restricted. Kalau restricted tak boleh buka nanti diorang. Anyone with the link. Ni untuk bagi kat budak dan dia boleh tengok view. Okay. Kalau dia video pula view. Anyone with the link view. Lepas tu copy je link atas ni. Lepas tu share dekat anak murid kita. Itu saja. Ataupun nanti Puan Hilda nak ni kan, nak kutipkan cikgu punya video tu, cikgu share saja link tu bagi dekat dalam sheet Puan Hilda tu. Yang tu saja, semudah ABC. Okay. Saya dah ajar nak muat naik. Okay, dah settle. Untuk hebahan pun dah settle. Alright cikgu. Saya buka untuk soalan. Saya buka untuk soalan. Saya harap perkongsian saya ni membantulah cikgu sedikit sebanyak nak hasilkan video eksperimen. Okay. Apa tu, saya pun masih dalam proses belajar. Saya rasa ada cikgu yang lagi dah hebat-hebat dah, boleh bantu kawan-kawan yang lain, cikgu-cikgu yang lain. Okay, ada satu komuniti yang boleh kita bertukar pendapat ataupun ada masalah kita boleh bantu. Daripada situlah, sebab saya pun masih belajar juga. Ada benda yang kadang-kadang saya pun tak tahu. Saya pun belajar daripada cikgu semua.
Saya harap perkongsian ni setakat yang hari ini dapat beri gambaran kepada cikgu macam mana nak menghasilkan video eksperimen yang mudah. Paling mudah cikgu edit kat TikTok lagi mudah, berapa satu minit kot. Cikgu boleh hasilkan dia cepat lah. Maksudnya tapi mungkin penerangan tak ada penerangan sangat, mungkin gambar je. Gambar bahan, gambar eksperimen dipercepatkan, gambar hasil. Dia 3 step macam tu je. Boleh gunakan TikTok. Itu kalau tak nak yang video yang besar-besar. Tapi boleh. Yang kalau guru-guru boleh hasilkan gambar saja. Tanpa video kan. Boleh. Dengan boleh masuk iringan muzik dan sebagainya boleh. Tak nak tunjuk muka tak apa, dia voice over je. Maksudnya cikgu record suara je, masukkan suara je. Mula-mula masukkan setitik ni ke dalamnya. Voice over suara cikgu. Boleh juga. Nampak gambar tangan cikgu. Itu kedudukan kamera cikgu lah. Saya dulu pun tak pandai juga nak pakai tripod lah apa semua ni. Kita kena kreatif cikgu. Cikgu sign mat ni, RBT kena kreatif. Ikatlah kat mana-mana ke, selotip ke, gunalah botol kicap ke apa ke. Sebab saya pernah buat bukan saya tak pernah buat. Sebelum ada tripod dulu, memang kita gantung ke sana sini, balut dengan selotip apa semua. Semua tu pernah buat. Saya pernah buat dengan green screen runtuhnya, sambil tengah record. Time tu lah green screen terjatuh kat belakang tu. Semua tu pengalaman saya, orang cakap dari segi kita belajar lah. Kita belajar daripada tak tahu, daripada dapat pengalaman. Dapat sedikit-sedikit tu, itu antara momen-momen yang manis lah buat saya. Okey, jika tak ada soalan, jika tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang dapat bersama-sama pada hari ini, dan terima kasih juga pihak PPD menjemput saya berkongsi ilmu kepada semua. Saya serahkan kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nur Amira binti Muhammad Nur dan juga guru-guru yang dapat hadir pada hari ini. Okey, ada soalan Cikgu Amira. Soalannya ialah apakah channel Cikgu Amira? Boleh saya tahu channel Cikgu Amira? Tu nama saya kat bawah tu, Mira Amira. Mira Amira. Cari saja dekat YouTube ke Google search ke. Sebab tadi saya tunjuk jugalah, ada juga slide saya tadi. Sekejap. Boleh berkunjung lah cikgu, tengok-tengok apa yang ada. Tak adalah hebat mana, tapi insyaAllah bolehlah bagi cikgu guideline macam mana nak ni slide saya, ni channel saya, ni Mira Amira. Ni paparan YouTube ni, paparan dekat YouTube. Okay, type saja Mira Amira, gambar badge warna orange ni, ya betul lah tu. Boleh tengok juga video kawan-kawan saya, kawan-kawan RBT saya yang lain. Macam mana mereka buat microbit, macam mana mereka buat Arduino. Ini tak siap saya, sains pun ada juga subjek ni. Macam hidroponik ni pun saya rasa sains ada. Kita semula air. Rasanya insyaAllah boleh relate lah. Okay, itu saja. Cikgu Amira, boleh tak bagi tips terakhir lah kalau macam cikgu nak buat simple punya video yang simple saja menggunakan handphone, ada tak tips untuk cikgu ikuti? Okay, tips dia pertama kena tengok dulu hasil contoh orang lain yang dah pernah buat. Bila kita tengok contoh orang lain, kita dapat gambaran. Oh, tak payahlah sebenarnya cakap-cakap macam ni. Terus ni tunjukkan macam ni. Ataupun yang before after ke pun boleh juga. Kita tengok dulu, kita cari dulu pengalaman-pengalaman orang kan. Banyak video, tak kisah TikTok ke, video kat YouTube ke, video mana-mana yang cikgu-cikgu sains yang hasilkan. Kita tengok dulu, kita kaji dulu apa yang perlu, apa yang tak perlu. Daripada situ, kita buat penambahbaikan. Kemudian kita hasilkan yang semampu kita. Sebab video, kalau ni video pertama cikgu, ni video pertama cikgu. Jadi cikgu tak pernah ada pengalaman nak buat. Cikgu at least nak dia tersusun. Tak perlulah bombastik sangat, maksudnya tersusun. Macam kita berucap, ada permulaan, ada isi kandungan, ada penutup. Cukuplah. Cukup macam tu saja. Ada kandungan tu, jangan melek-lek. Apa yang kita nak cerita tentang tu saja. Yang lain-lain tu, background song ke apa tu, kalau tak nak, tak payah. Kalau rasa menyusahkan, rasa macam tak perlu, distraction nanti budak tak dengar kita cakap, tak perlu.
buat sehabis baik yang cikgu boleh buat. Itu saja rasanya tips daripada saya. Cik Mira ada soalan ni. Ya. Boleh tak save gambar dalam form daripada Cikgu Deborah Syamini, boleh tak save gambar dalam format selain PNG seperti JPEG? Boleh. Cumanya PNG dia lebih ni lah, format saiz besar. Kalau JPEG dia saiz kecil, kualiti dia lah. Itu daripada aspek kualiti lah. Sebab kenapa ya, ada masalah ke kalau nak PNG yang terbaik lah kiranya. Ya. Dia kalau dekat Canva tu, cikgu tengok pilihan dia, yang terbaik adalah macam high resolution PNG. Baru dia cantik gambar tu. Kalau boleh, tak ada masalah guna JPEG pun okey, tak ada masalah. Dia cuma kualiti lah dari segi gambar. Sama-sama Puan Sheila, Cikgu Rafida, orang ramai mengucapkan terima kasih kepada saya. Ya, ramai orang yang mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Amira. Saya masih belajar, kalau saya silap, salah tu saya minta maaf. Kadang-kadang saya tersasul. Saya mohon maaf jugalah ya cikgu-cikgu yang lain, dan saya rasa ramai lagi cikgu yang banyak ilmu, boleh juga share dengan kawan-kawan. Apalah kita tanpa ilmu kita nak share kan. Itu adalah orang cakap apa? Kita memberi jugalah kepada masyarakat kan. Kita share apa yang kita. Cikgu Mira ada satu soalan ni, kalau nak rakam video, tak semestinya green screen. Tak semestinya Tak semestinya green screen. Cikgu saya dah terang tadi, tak semestinya green screen cikgu. Tak semestinya green screen. Ya, Okey. tak. Kita dah berada di akhir, tapi kalau siapa yang nak left boleh left. Tetapi sesiapa yang nak tanya soalan, bolehlah tanya soalan sehingga 4.30 ada lagi 1 minit. Ya, silakan.